Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allamal Qur'an. Alhamdulillahillazi 'allamal insan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah wa ma'ahu minal hasanat amsalul jibal wal rawasi fayunadi munadin man kana lahu ala fulanin mazlama falyaji falyakhuzha fayaji'u unasun fayakhuzuna min hasanatih hatta la yabqa lahu minal hasanati syai'un wa yabqa al-'abdu hayran fayaqulu lahu rabbuh inna laka 'indi kanzun lam utli' 'alaihi malaikati wala ahadan min khalqi fayaqul ya rabb ma huwa fayaqul niyyatuka allati kunta tanwi minal khair katabtuha laka sab'ina dhifah atau kama qala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, pada hari kiamat esok akan dibawa datang ke depan Allah Subhanahu wa ta'ala seorang hamba. Dan hamba itu, kata Nabi, wa ma'ahu minal hasanati amsalul jibal. Hamba itu menghadap Allah dengan membawa hasanat, dengan membawa pahala-pahala kebaikan seumpama bukit yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dekat kita tentang seorang hamba Allah, yang hamba ini pada hari kiamat esok dibawa ke depan Allah. Dia menghadap Allah dengan membawa al-hasanat, dengan membawa pahala, yang pahala itu kata Nabi kalau nak diumpamakan seperti satu bukit yang besar. Pahala banyak. Kata Nabi, fayunadi munadin man kana lahu ala fulanin mazlamah falyajid falyakhuzha. Kata Nabi, tiba-tiba berseru satu suara. Kata suara itu, barang siapa yang semasa hidup di atas dunia dulu si fulan ini ada buat zalim pada dia,
maka datanglah beramai-ramai dan ambil pahala itu daripada dia. Nabi cerita dekat kita tentang satu orang manusia di hari kiamat esok, dia menghadap Allah bersama dengan dia pahala banyak. Tapi tiba-tiba bila sampai di depan Allah, bunyi satu suara tu kata, siapa-siapa yang dulu masa hidup atas dunia orang ni ada buat zalim dekat dia, dia boleh mai claim pahala daripada orang yang bawa pahala banyak ni. Fayaji'u unasun fayakhuzuna min hasanati. Kata Nabi, tiba-tiba datang manusia yang ramai dan manusia itu pakat-pakat ambil hasanat ataupun pahala yang orang ni bawa tadi. Masing-masing orang yang masa hidup atas dunia dulu kena zalim dengan dia, masing-masing pakat mai ramai-ramai, pakat ambil hasanat, pakat ambil pahala yang dibawa oleh orang ini. Kata Nabi, hatta la yabqa lahu minal hasanati syai'un, sehinggalah tak ada apa pahala yang tinggal dekat dia. Orang tutup ambil-ambil. Wa yabqal 'abdu hairan, kata Nabi, maka tinggallah hamba yang mula-mula tadi pahala banyak, maka tinggallah dia dalam keadaan hairan. Hairan maksud dia tercengang-cengang, dalam keadaan bengong, dalam keadaan tak faham apa sebenarnya masalah dia, dalam keadaan dia sendiri pun tergamang. Dia bawa pahala banyak, tiba-tiba orang serbu, orang pakai ambil pahala dia sampai dia tinggal tak ada apa-apa. Maka jadilah dia seorang yang hairan, seorang yang tercengang-cengang. Fayaqulu lahu rabbuh, kata Nabi, ketika itu Tuhannya berfirman. Tuhan kata dekat dia, inna laka indi kanzun, Tuhan kata sesungguhnya bagi kamu di sisi aku ada simpanan, ada khazanah yang aku simpan. Dalam keadaan dia tercengang-cengang, dalam keadaan dia tak faham apa yang berlaku sebenarnya, dalam keadaan dia mutahayyirun, dalam keadaan itu tiba-tiba Allah kata dekat dia, inna laka indi kanzun, wahai manusia, kamu masih lagi ada stok pahala yang aku simpan. Tuhan kata kat dia, wahai manusia, pahala kamu masih ada lagi, yang pahala itu kanzun dalam simpanan aku. Lam utli' alaihi malaikati, Tuhan kata dekat dia, yang pahala itu malaikat aku pun aku tak tunjuk. Malaikat aku yang aku tugaskan jaga kamu atas dunia dulu, malaikat aku pun tak tahu kata ada pahala kamu punya aku simpan. Wala ahadan min khalqi, Allah kata tak ada satu makhluk dalam dunia ni yang tahu tentang pahala kamu yang aku simpan ini. Bila Allah kata macam tu, fayaqulu ya rabbi ma huwa, laki-laki tadi kata, ya Allah, apa dia pahala tu? Fayaqulu rabb, maka berkata Allah, niyatuka allati kunta tanwi minal khair, pahala itu ialah pahala kamu niat nak buat baik. Atas dunia dulu kamu biasa berniat nak buat baik, kamu niat saja, kamu tak buat, aku tulis pahala itu, aku simpan ganjaran itu. Kata betuha laka sab'ina dha'fa, kadangkala pahala niat itu aku tulis dia sampai ke peringkat 70 kali ganda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim pun ada disebutkan tentang benda ni, tentang kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi lain tak dapat keistimewaan ini. Yang dapat keistimewaan ini hanyalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang niat nak buat baik sudah diberi pahala. Kalau dibuat baik, diberi pahala dan diganda pula lagi pahala yang diberikan itu. Sehingga kan kata Nabi diganda 10, diganda 70, bahkan diganda sampai 700 kali ganda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Sahal ibni Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, niyatul mu'mini khairun min amali wa amalul munafiq khairun min niyati wa kullu ya'mal ala niyati atau kama qala. Nabi bersabda, kata dia, niat seorang mukmin kadangkala lebih baik daripada amalan dia. Satu orang yang beriman berniat nak buat baik, dan dia buat kebaikan itu, kadang-kadang niat dia lebih baik daripada amalan yang dia buat. Dia niat nak bangkit malam ni, dia nak sembahyang sunat banyak-banyak. Itu niat dia. Dia niat, dia bangkit, mula sekali dia nak ambil ayat sembahyang, lepas itu dia nak sembahyang sunat wudu, kemudian dia nak sembahyang sunat tahajud, kemudian dia nak buat sunat hajat, kemudian dia nak buat macam-macam. Kemudian dia nak sembahyang witir, kemudian dia nak berzikir ataupun nak baca Quran sampai masuk waktu subuh. Dia niat macam tu. Bila dia jaga, dia ambil ayat sembahyang, dia cuma sembahyang tahajud saja. Lepas itu dia tak larat, mengantuk sangat, dia lena. Di sisi Allah, niat dia tu lebih baik daripada amalan dia. Dan dia bukan semata-mata saja-saja niat kerana nak makan pahala subsidi niat, tetapi dia sesungguhnya nak buat, tapi ditakdirkan dia tak larat. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang hati dia. Dia nak buat sungguh ke? Dia saja nak niat, nak makan pahala niat saja ke? Allah lebih mengetahui. Tetapi oleh kerana dia mukmin, Nabi kata, mukmin makna orang yang beriman. Orang yang beriman maknanya dia nak buat sungguh. Cuma bila dia jaga, dia tak larat buat. Pada ketika itu kata Nabi, niyatul mu'min khairun min amali. Kadang-kadang niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalan yang dia buat. Allah memberi nilai kepada niat yang baik itu. Wa amalul munafiq khairun min niyati. Sedangkan orang munafik, kata Nabi, amal dia lebih cantik daripada niat dia. Niat dia tak elok. Orang munafik ini niat dia tak elok. Memang niat dia bukan dia buat ikhlas dah, dia munafik. Seperti munafik di Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini di depan Nabi dia nampak lebih lendik lagi daripada sahabat Nabi yang lain. Amalan dia, adab dia di depan Nabi itu lebih baik daripada adab sahabat lain kalau orang tengok sekali lalu. Amalan tu dibuat dengan tujuan nak menunjuk-nunjuk, nak berpura-pura, nampak cukup cantik. Niat dia tak elok. Niat dia nak berpura-pura. Maka orang munafik ini amalan dia cukup cantik, tetapi niat dia buruk sekali. Kata Nabi, wa kullu ya'malu ala niyati. Dan setiap orang melakukan amal, Allah nilai pada niatnya. Yang ni takut. Bagi kita,
Penuntut ilmu agama ini biasanya bila kita buka-buka kitab, mula nak mengaji, mula nak berguru, kita buka-buka, dia start kitab tu dengan hadis tentang niat. Hadis yang cukup terkenal, riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar sebut terang dalam hadis itu. Kata dia, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan manusia Allah nilai pada niat dia. Semua orang, apa juga kerja yang dia buat, dia main mengajar ilmu ke, dia main menuntut ilmu ke, tak kira. Apa juga amalan yang dia buat, Allah cek dari segi niat asal dia. Niat asal dia main nak mengajar ilmu ni pasal apa? Nak cari duit dah. Lah orang duk kata lu tu. Lah orang duk kata lu tu. Ustaz Semai Kamus kata kita pergi forum dalam televisyen, orang bayar RM200, orang bayar RM300. Ingat satu dunia, kata Diman, yang drama gila babi Spektra tu dia bayang sampai RM65,000. Senang tu ni, tak ada siapa kata apa. Drama Spektra dalam televisyen petang-petang tu RM65,000. Jadi bertikam lidah pula di antara keuangan dengan penerangan. Kes peruntukan untuk drama Spektra. Semai kamu kata, cuba tengok betapa meluatnya sesetengah orang hari ini kepada orang yang membawa Quran, orang yang membawa Islam untuk masyarakat Islam seluruhnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan satu wahyu dia kepada Nabi Musa alaihi salam. Firman Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, hal amilta li amalan qat? Qala, ilahi, sallaitu lak, wa sumtu lak, wa tasaddaqtu lak, wa zakartuk. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, amma salatu falaka burhanun, was-sawmu junnah, was-sadaqatu dhillun, wad-dhikru nurun, fa ayyu amalin amilta li? Qala Musa alaihi salam, ilahi, dullani ala al-amali alladhi huwa lak. Qal, ya Musa, hal walaita li waliyan aw adaita li aduwan? Fa'alima Musa anna afdal al-a'mali al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Diceritakan dalam riwayat ini, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Nabi Musa yang kita tengok dalam cerita jejak Rasul dulu ni, bukit yang dipanggil Jabal Musa, 5 jam nak naik bukit tu. 5 jam itu setelah dibuat jalan. Zaman Nabi Musa dulu tak ada jalan. Berapa jam dia naik, Allah yang mengetahui. Nabi Musa yang berhadapan dengan Fir'aun yang amat laknat di sisi Allah. Nabi Musa yang termasuk di dalam Nabi Ulul Azmi, Nabi yang kuat kena uji. Nabi Musa alaihi salam yang disebut juga Khalilullah, kekasih Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman pada dia, kata Allah, ya Musa, wahai Musa, hal amilta li amalan qat? Allah kata, wahai Musa, adakah kamu ada melakukan apa-apa amalan untuk aku?
Allah tanya Nabi Musa, wahai Musa, kamu masa hidup dulu ada apa-apa amalan yang kamu buat untuk aku? Qala, jawab Nabi Musa, ilahi sallaitu lak wa sumtu lak wa tasaddaqtu lak wa zakartuk. Wahai Tuhanku, aku sembahyang untuk kamu, aku berpuasa untuk kamu, aku bersedekah untuk kamu, dan aku selalu ingat pada kamu. Bila Allah tanya dia, wahai Musa, masa hidup kamu dulu, masa kamu hidup lah ni, apa amalan yang kamu buat untuk aku? Apa dia? Nabi Musa kata, aku semayang, aku puasa, aku sedekah, semua tu aku buat untuk kamu. Allah kata dekat dia, ammas salah falaka burhan. Adapun sembahyang itu menjadi bukti bagi kamu. Semayang tu bukti bagi kamu, bukan untuk aku. Kamu semayang, aku tak ada untung apa. Tuhan kata, kamu semayang itu akan dijadikan bukti di depan Allah bahawa kamu hamba yang tunduk semayang kepada Allah, bukan untuk aku. Tuhan kata, wasaumu junnah, puasa itu perisai. Kamu berpuasa, puasa menjadi perisai untuk kamu, bukan untuk aku. Allah kata, wassadaqatu dhillun, sedekah itu menjadi pelindung, menjadi penaung di hari kiamat esok. Oleh kerana kamu bersedekah, maka ketika itu sedekah menjadi bayang yang melindungi kamu daripada panas. Maka sedekah itu untuk kamu, bukan untuk aku. Allah kata, wa dzikru nurun, kamu berzikir kepada Allah, itu akan memberi nur, cahaya kepada kamu di hari akhirat, bukan untuk aku. Allah kata. Bila dia kata macam tu, Nabi Musa alaihi salam kata dekat Tuhan, ilahi dulluni alal amal allazi huwa lak. Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku apa amalan yang aku buat untuk kamu. Kalau aku semayang pun untuk aku, kalau aku sedekah pun untuk aku, kalau aku puasa pun untuk aku, kalau aku zikir pun untuk aku. Amalan apa yang bila aku buat itu untuk kamu? Allah kata dekat dia, ya Musa, hal walaitali waliyan aw adaitali aduwan. Allah kata dekat dia, wahai Musa, adakah pernah kamu rasa cinta kepada seseorang kerana aku, dan kamu rasa marah pada seseorang kerana aku? Ada tak ada? Dalam hidup kamu ni pernah tak kamu sayang dekat satu orang tu, sayang kerana aku, kerana Allah? Kamu marah dekat satu orang tu, marah kerana aku, kerana Allah, bukan kerana lain. Kamu sayang anak kamu kerana Allah, kerana anak kamu, anak yang saleh, kamu sayang dia kerana Allah. Kamu sayang kawan kamu, sayang pasal apa? Pasal dia belanja kamu makan selalu ke? Tak. Aku sayang dia kerana dia hamba yang saleh. Aku sayang dia kerana Allah. Kamu benci dekat kawan kamu pasal apa? Pasal dia hutang tak bayar dekat kamu ke? Tak. Aku benci dia kerana dia buat perbuatan yang Allah benci. Aku benci dia kerana Allah. Kalau kamu ada buat benda-benda yang macam tu, kata Allah, sesungguhnya kamu buat untuk aku. Susah kita nak buat satu benda kerana Allah, untuk Allah, susah. Maknanya apa juga yang kita buat itu untuk Allah. Aku buat ni kerana Allah suruh ni, bukan kerana apa. Aku main mengaji ni kerana Allah suruh ni.
Aku mengajak ni kerana Allah suruh ni. Aku buat apa pun kerana Allah suruh. Aku suka kepada kuliah ilmu ini kerana Allah suka dan kasih kepada orang yang duduk dalam kuliah ilmu. Kerana tu maka aku suka pada kuliah ilmu. Aku buat ini untuk Allah. Kata dalam riwayat ini, fa'alima Musa anna afdalal a'malil hubb fillah. Musa pun faham bahawa sesungguhnya sebaik-baik amalan itu ialah kasih kerana Allah. Wal bughdu fillah, dan benci kerana Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau boleh kita ambil manfaat daripada mukadimah yang kita baca ini, insya-Allah banyak kebaikan Allah bagi kita. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada mukadimah kita tadi. Kita sambung bacaan kitab kita. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid yang ke-15. Bahrul Mazi jilid yang ke-15, kita sampai di muka surat 47. Kita buka terus ke muka surat 48. Kita tengok masalah 72. Jilid 15 muka surat 48, masalah 72. Masalah, dia kata, fitnah itu meratai orang Arab. Kita masih lagi berada di bawah Kitabul Fitan, bab yang menceritakan tentang fitnah. Kita tengok satu tajuk kecil, fitnah itu meratai orang Arab. Sesungguhnya berbunuh-bunuhan dan berperang-perangan sesama Islam itu meratai orang-orang Arab. Yang paling kuat berperang ini Arab. Dan tidaklah tertentu kepada bangsa lain daripada Arab sahaja. Maka demikianlah yang telah dikhabarkan oleh Nabi kita seperti yang tersebut dalam hadis. Seumpama yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Katanya, an Abdillah ibni Amru radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu fitnatun tastanziful Arab. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya dan banyak hafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah ibni Amru ibni al-As radhiyallahu anhuma. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didapati fitnah itu dan hara-hara berbunuh-bunuh sesama Islam itu menyapu ia, yakni meratai ia akan Arab. Nabi sebutlah. Nabi kata fitnah yang membawa kepada membunuh di antara satu sama lain, Nabi kata dia akan lebih berlaku pada orang Arab. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, qatlaha finnar. Maksudnya sekalian yang mati di dalam pembunuhan, di dalam perbunuhan itu masuk neraka. Kerana mereka itu melanggar hukum Allah dan Rasulnya. Kalau berlaku perang di antara Islam sama Islam, Nabi kata semua yang terlibat dalam perang itu di neraka. Masalah mati dalam perbunuhan sesama Islam itu masuk neraka. Itu tajuknya. Sesungguhnya dengan sepotong hadis dalam masalah 72 itu menunjukkan dengan sesungguhnya berbunuh-bunuh sesama Islam itu haram. Yang tu nombor satu. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis tadi, kalau orang Islam sama orang Islam berperang sampai bunuh-bunuh, hukumnya haram. Dan yang mati di dalam perbunuhan itu isi neraka. Yang menang jadi abu, kalah jadi arang. Tak ada untung siapa-siapa, musuh Islam untung.
Maka banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan haram berbunuh-bunuh sesama Islam itu, dan menunjukkan yang mati berbunuh-bunuh itu isi neraka. Banyak kalau nak tengok dalam Quran, dalam hadis banyak. Di antaranya Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Shadaqallahul azim. Allah kata, barang siapa yang membunuh satu orang yang beriman muta'ammidan, saja-saja bunuh. Mana-mana orang Islam yang terlibat di dalam usaha membunuh sesama orang Islam, sama-sama mengucap kalimah syahadah, dia bunuh orang yang juga mengucap kalimah syahadah sekalipun orang itu zalim, darahnya belum lagi halal untuk ditumpahkan. Barang siapa yang membunuh orang-orang yang beriman muta'ammidan, saja-saja bunuh, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, maka balasan baginya ialah neraka jahanam, kekal dia di dalamnya. Na'udzubillahi min zalik. Masalah, sahabat Nabi berperang dan berbunuh-bunuh sesama sendiri. Tidakkah yang hidup dan yang mati itu isi neraka? Dia bawa kita balik ke zaman Nabi, zaman sahabat Nabi. Zaman Nabi tak jadi lagi, zaman selepas wafat Nabi jadi. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq timbul golongan yang engkar, tak mau bayar zakat. Sayyidina Umar tanya, Sayyidina Abu Bakar tanya mereka, pasal apa kamu tak mau bayar zakat? Mereka jawab, kami tak mau bayar kerana dulu kami bayar kerana Muhammad. Tetapi hari ini Muhammad qad mata, Muhammad sudah mati, kami tak mau bayar. Ada juga tu. Ada hak masuk Islam di tangan Nabi, yang mengikuti tarbiyah Nabi, yang biasa duduk di dalam majlis ilmu Nabi, yang biasa bersekali sama di dalam majlis-majlis yang ada Nabi. Bila Nabi wafat, jadi macam lain. Lalu akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq buat keputusan, dia nak perang dengan mereka ni. Habis-habisan kerana mereka ini engkar daripada bayar zakat, engkar mereka menyebabkan darah mereka halal. Mai zaman Sayyidina Umar, mai zaman Sayyidina Osman, keadaan semakin kusut. Kita baca masa awal-awal kuliah di masjid ni dulu, zaman Sayyidina Osman Ibnu Affan, Osman dituduh menjadi khalifah yang mengutamakan adik-beradik. Adik-beradik dia dapat stesen minyak, tak ada lah, zaman tu tak ada. Tapi dituduh Sayyidina Osman Ibnu Affan sebagai satu orang khalifah yang tidak adil. Pasal apa? Pasal Sayyidina Osman banyak melantik adik-beradik dia untuk menjawat jawatan-jawatan penting semasa dia menjadi khalifah. Sedangkan Osman Ibnu Affan buat macam tu bukan kerana adik-beradik, tetapi kerana kelayakan. Sebenar-benarnya Osman lantik mereka ni bukan kerana darah keturunan, tapi kerana layak. Kalau dilantik orang lain yang tidak layak, sudah tentu rosak pentadbiran negeri. Kalau sekiranya sengaja langkah adik-beradik, walaupun adik-beradik layak, tapi kerana dia adik-beradik langkah, rosak negeri. Sayyidina Osman lantik adik-beradik kerana adik-beradik layak. Lalu akhirnya Osman dituduh mengutamakan adik-beradik dalam soal pentadbiran. Yang tuduhan itu akhirnya menjadi fitnah yang berbahaya, yang merebak dan semakin merebak sampai ke peringkat mereka kepung rumah dia, mereka bunuh dia. Fitnah semakin teruk. Mai zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, keadaan semakin berkocak.
Ali bin Abi Talib tiba-tiba terlibat dalam persengketaan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan ialah seorang daripada katibul wahyi, penulis wahyu Nabi. Bila Nabi terima saja wahyu, Nabi akan suruh panggil Muawiyah mai di tepi dia. Nabi baca wahyu itu, Muawiyah tulis apa yang Nabi baca. Muawiyah bin Abi Sufyan seorang penulis wahyu zaman Nabi, seorang daripada sahabat yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali tak payah cerita, ini bukan calang-calang orang, sampai Nabi kata kalau sekiranya Islam ini diibaratkan satu gudang ilmu yang luas, Ali adalah anak kuncinya. Tiba-tiba mereka terlibat dalam perang. Dan lebih malang lagi apabila berlaku perang Jamal, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, isteri Nabi, tiba-tiba terseret sama dalam perang itu. Dia berperang melawan Sayyidina Ali bin Abi Talib yang merupakan menantu dia, dan juga orang kanan Nabi semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan fitnah semakin dahsyat. Masalah, dia kata sahabat Nabi berperang dan berbunuh-bunuh sesama sendiri. Tidakkah yang hidup dan yang mati itu isi neraka? Itu masalah dia. Kata dia, sesungguhnya telah berlaku fitnah besar dan huru-hara yang meratai orang Arab itu sampai kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu berlaku perang besar di antara Ali dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, maka pembunuhan di antara mereka itu tidak menjadikan mereka itu masuk neraka, kerana semuanya sahabat itu menjalankan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama buat selesai benda ni. Ulama kata peperangan di antara Muawiyah dan Ali dan Aisyah dan sebagainya tidak menyebabkan mereka yang terlibat dalam perang itu ditempatkan di neraka. Dah, kerana mereka bertindak sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakim fajtahada summa asaba falahu ajran. Wa idza hakamal hakimu summa akhta falahu ajrun wahid." Atau kama qala. Maksudnya apabila mau menghukum seorang hakim lalu berijtihad dia, kemudian betul hukum yang dijatuhkan itu sebagai ijtihadnya, nescaya dapat baginya 2 pahala. Dan apabila menghukum oleh seorang hakim lalu berijtihad dia, kemudian tersalah hukum yang dijatuhkan dia itu, nescaya mendapat dia 1 pahala. Nabi ada sebut dalam hadis dia, kalau satu orang itu yang sudah sampai ke makam hakim ataupun mujtahid, orang yang boleh berijtihad memutuskan sesuatu perkara bila timbul satu-satu perkara, kalau sekiranya ijtihad dia betul, dia dapat 2 pahala. Kalau tak betul, dapat juga 1 pahala. Salah tak? Tidak dikira salah, tidak dikira dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti Siti Aisyah dan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah dan yang seumpama, semuanya itu adalah mujtahid belaka. Tak boleh. Kita tak boleh kias mereka ni dengan kita. Kalau kias juga dalam bahasa Arab, dia kata qiyas ma'al fariq. Dia kata kias yang cedera. Tak boleh. Kita nak kias, kita bergaduh dengan kawan kita ni, kita nak kias Sayyidina Ali bergaduh dengan Muawiyah. Tak. Hang bukan Ali, kawan hang bukan Muawiyah. Hampa dua-dua tak lebih tepi longgang belakang. Dah. Bukan saya hampa nak fikir dengan orang-orang tu. Yang tu nak kena faham. Nah, ada orang lah ni dia duk kias tu, kias tak kenal. Dia kias tak kenal. Yang kias itu akhirnya merosakkan diri dia. Mereka ini terlibat dalam perang, tetapi mereka ni siapa?
Mereka ini semuanya mujtahidin, semuanya ulama, semuanya mujtahid. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi. Nabi cukup sayang dekat dia. Orang pernah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kamu ada ramai isteri. Macam mana kamu berlaku adil terhadap isteri-isteri kamu yang ramai-ramai itu?" Nabi kata, "Aku boleh berlaku adil dalam soal kebendaan, tetapi aku tidak mampu berlaku adil dalam soal kasih sayang." Nabi kata. Maknanya ada di kalangan isteri yang banyak-banyak tu ada seorang ni Nabi sayang lebih sikit daripada hak lain. Bukan kata tak sayang hak lain, tapi hak ni sayang lebih sikit. Siapa dia hak ni siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau buka dalam Sahih Bukhari, cerita tentang saat-saat hampir wafat Nabi. Nabi dalam keadaan dekat nak wafat, Nabi masih memastikan giliran isterinya berjalan macam biasa. Dekat nak wafat tu dalam keadaan gering, dalam keadaan sakit kuat, dalam keadaan tak larat tu, dalam keadaan itu Nabi masih lagi memastikan giliran terhadap isteri-isteri dia berjalan secara adil. Tapi diceritakan dalam hadis Bukhari bahawa Nabi SAW walaupun dia duduk di rumah isteri lain, dia selalu sebut, dia kata, "Hari ni hari apa?" Orang tanya dia, "Pasal apa ya Rasulullah?" Dia nak tahu hari apa. Pasal dia nak tahu hari apa, dia akan sampai di rumah Aisyah. Sayang dia dekat Aisyah ini. Dan Allah makbulkan hajat dia. Dia wafat di bilik Sayyidatina Aisyah, di atas pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan dia dimakamkan di bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Aisyah seorang mujtahid. Jangan pandang kecil dia. Aisyah seorang mujtahid, Muawiyah seorang mujtahid. Kalau berlaku khilaf di kalangan mereka ini khilaf sesama mujtahid. Yang khilaf itu tidak membawa dosa. Maka tiap-tiap orang yang mujtahid itu boleh ia berijtihad dan mengamal ia sebagaimana ijtihadnya. Tiada harus baginya menurut apa ijtihad orang atau hukum syarak itu. Orang yang sudah sampai maqam mujtahid, dia boleh berpegang dengan ijtihad dia. Dan dia tidak semestinya ikut ijtihad orang lain. Imam Syafi'i itu mujtahid. Kita boleh kalau tak mau ikut Imam Syafi'i, tak mau ikut Imam Abu Hanifah, tak mau ikut Imam Ahmad Ibn Hanbal, boleh. Tapi dengan syarat kita mujtahid. Kita pun faham hadis-hadis hukum dan ayat-ayat hukum seperti mana Syafi'i faham. Kalau tidak, kita nak bebas diri kita daripada ikut Syafi'i, kita pergi ikut kawan yang lagi rendah ilmu daripada Syafi'i. Hilang kita. Mengikut mazhab ini tidak wajib bagi orang-orang yang memahami hukum yang ada di dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada harus baginya menurut apa ijtihad orang atas hukum syarak itu, maka sudahlah berlawan ijtihad orang tiga pada yang diijtihadnya. Sayyidina Ali punya ijtihad, Sayyidatina Aisyah punya ijtihad, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan punya ijtihad. Tak sama. Masing-masing memutuskan di dalam ijtihad mereka satu keputusan yang tak sama, maka akhirnya berlaku perang di kalangan mereka. Kerana kata orang ini ijtihad kami ada betul, dan kata orang ini ijtihad kami ada betul, maka sudahlah berlawan sampai berbunuh-bunuhan dan banyak mati daripada sahabat dan tabi'in dengan sebab berpadu ijtihad itu. Kesan daripada ijtihad Sayyidina Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kesan daripada ijtihad yang tak sama itu
Berapa ramai orang-orang yang mereka ini sahabat Nabi, mereka ini tabi'in, dan ramai daripada kalangan mereka ini hufazul Quran, orang yang hafaz Quran, gugur di dalam pertempuran. Itu dia kesan bila berlaku bergaduh sesama orang Islam. Pada hadis dahulu tadi mengatakan siapa kena ijtihadnya dapat 2 pahala, dan siapa tak kena ijtihadnya dapat 1 pahala. Maka tidaklah ada dosa mereka itu yang berijtihad. Dan hadis dalam masalah 24 itu tadi bersabda Nabi SAW, orang mati berbunuh-bunuh sama Islam masuk neraka, maka sudahlah melawan 2 hadis ini. Maka bagaimana menentangkan 2 hadis ini? Kata ulama adalah sebuah syarat berbunuh-bunuh sama Islam itu manakala zahir lawan itu di dalam kebetulan. Maka salah seorang Islam atau orang Islam itu berbuat zalim, membunuh orang di dalam kebetulan dan berjalan sebagaimana hukum syarak. Dia jelaskan. Dia kata ulama sudah menjelaskan bahawa hadis yang menegah orang Islam berbunuh-bunuhan itu apabila kita nak bunuh satu orang Islam yang orang Islam itu berada di atas jalan yang betul. Kita nak bunuh dia, itu salah. Kita nak pergi bunuh satu orang yang berada di atas jalan yang betul, itu salah. Tapi kalau kita nak bunuh orang yang memang sudah halal darah dia, itu tak salah. Siapa dia yang halal darah dia? Siapa dia? Yang pertama sekali, orang yang bunuh orang. Dia bunuh orang, darah dia halal, ditumpahkan. Yang kedua, penzina yang muhsan. Penzina yang sudah berumah tangga, darah dia halal, dia wajib dia rejam sampai mati. Yang ketiga, orang yang murtad daripada agama, darah dia halal, ditumpahkan. 3 jalan ini boleh bunuh dia. Tetapi bunuh itu bunuh yang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh syarak. Syarak tetap dah. Tak boleh hidup hukum kita sendiri, tak boleh. Jadi satu kes kita cerita dulu. Orang di semayang di masjid dalam kaki. Pejabat-pejabat di semayang di masjid, semayang zuhur dan sebagainya, masa-masa nanti. Ada orang satu budak jahat mana kan? Buat-buat nak semayang, bila orang dah semayang sampai rakaat kedua, dia pergi kutip seluang yang orang duduk lungguk buku tepi. Pergi kutip seluang, dia ambil. Kalau ada bank duit, dia ambil. Yang hamba Allah tu baru sudah pergi cucuk duit di bank, keluar merambok lah duit ni, buah dalam poket tu, pergi semayang. Sudah semayang, angkat beg, angkat seluang ringan aja. Abah tak ada duit. Kawan pergi cucuk sikit duit, kau bawa keluar mai. Kawan ni ambil pergi sekali aja. Dia duk dendam tu tak habis. Aku tak dapat budak ni. Aku tak mau sembahyang jemaah. Malah aku tak dapat budak yang ambil duit aku ni, aku tak sembahyang jemaah dah. Aku nak tunggu sampai orang habis sembahyang jemaah. Mana ada budak pergi duk angkat seluar, budak ni memang dia dah. Aku tak peduli lah, aku kira budak tu lah. 2-3 hari, 4-5 hari lepas tu dia tak main lah. Dia tahu orang duk tunggu. Agak lama sikit baru dia main pula. Jumpa kat Syekh ni, dia dah sumpah dah, dia tak sembahyang jemaah lagi, tak boleh kat dia. Jumpa. Pegang seluar angkat, dia main pegang terus. Aku duk tunggu lama lah. Budak ni pucat letih begitu gini, dia rengkuh budak ni, bawa keluar daripada masjid, dia bawa keluar pisau lipat kupang satu tu, potong jari kelingking budak dia. Dia kata kalau ikut hukum Islam, hang hilang satu tapak tangan, ni aku bagi diskaun, jari kelingking saja aku potong. Yang Syekh ni pun dia semangat lebih. Ni kira aku kesian banyak ni. Kalau nak kira hang sebelah tangan, pi dah. Saya dah. Tapi oleh kerana aku kesian kat hang, jari kelingking saja. Dia bagi sungguh, perak kata putih. Melupak budak tu. Betul ke tak betul pun tak tahu. Budak tu ambil duit dia apa tu, dia tak kira dah. Janji duit aku hilang, biar berbaloi dengan hang.
Ada orang sudah mai tanya saya, dia kata, Ustaz, dia ceritalah kejadian tu. Macam mana Ustaz? Dia kira tak apa ke buat macam tu? Saya pun takut bila dengar. Takut. Mengaji tak habis, dia jadi lagu tu. Dia mengaji sekat-sekat. Dia dengar kata Islam, kalau ikut hukum Islam, orang mencuri potong tangan. Dia duk semangat nak potong tangan orang ni. Nak jadikan cerita pula, duit dia pula kena. Lagi bertambah semangat dia. Dapat-dapat, berasa kesian dengan mak kot, bagi jari kelingkin dia satu. Tak boleh. Hukumnya, dia berdosa. Dia potong tangan orang tu berdosa. Sudahlah duit hilang, dosa pula dapat kat dia. Jadi yang duk habaq tadi ni semua mesti mengikut prosedur, mesti dibicarakan, mesti disabitkan kesalahan dengan saksi-saksi yang adil, yang melihat terang-terang benda tu berlaku di depan dia. Islam dengan kaedah dia lebih baik membebaskan seseorang daripada menghukum dalam keadaan zalim. Itu kaedah yang ada di dalam falsafah perundangan Islam. Islam ini dia tak gelut nak hukum orang. Islam ini yang dia gelut ialah menegakkan keadilan. Di antara cara nak tegakkan keadilan, menegakkan hukum Allah. Tetapi pelaksanaan hukum Allah bukan sewenang-wenangnya. Dia ada banyak peraturan yang mesti dipatuhi berdasarkan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kalau ada 4 orang saksi tengok kejadian zina itu berlaku di depan mata 4 orang saksi. Kalau sekiranya saksi itu pakai cermin mata, kesaksiannya ditolak. Itu dia. Hanya senang nak boleh hukum orang. Kalau salah seorang daripada 4 orang pakai spek, tolak kesaksian dia. Pasal apa? Orang pakai spek ni orang rabun mata. Maknanya boleh diandaikan. Boleh diandaikan masa dia tengok tu spek dia ada apa ke, lagu mana ke, kabui duduk depan ke, ataupun spek dia masa tu dia terlupa pakai ke, boleh diandaikan. Yang andaian itu boleh menimbulkan keraguan. Keraguan itu menyebabkan buang kes. Dia tak buang saja, dia boleh pindahkan daripada kes hudud kepada kes ta'zir. Nah, bab tu pun kena baca, pilih satu masjid baca. Bab tu saja. Baru kita nampak cantiknya undang-undang Islam ini, dan undang-undang Islam ini bila dilaksanakan bukan untuk kepentingan mana-mana pihak, tetapi untuk kesejahteraan umat seluruhnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tetapi ada di antara sahabat di atas tadi, masing-masingnya nampak pada ijtihadnya, orang lawannya tidak menurut sebagaimana hukum syarak. Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, masing-masing di kalangan mereka ni tengok hak seorang lagi, mereka kata seorang lagi tak betul. Sayyidina Ali tengok Aisyah, kerana Aisyah terlibat dalam perang Jamal. Aisyah turun bersama dengan anak angkat dia Abdullah ibnu Zubair. Dia turun kerana dipujuk oleh Abdullah ibnu Zubair. Ali melihat Aisyah turun itu sebagai Aisyah buat silap. Ali kata sepatutnya Aisyah tak terlibat dalam perang ini. Aisyah tak ada kena mengena dalam peperangan ini. Pasal apa Aisyah turun? Ali kata, Aisyah turun itu satu kesilapan yang Aisyah buat. Ali kata. Manakala Sayyidatina Aisyah pula melihat Sayyidina Ali salah. Pasal Pak Ali ni buat macam ni. Dia kata patut Ali kena buat macam ni. Dia duk nampak Ali salah. Maka dia pun setuju untuk turun menyebelahi Abdullah ibnu Zubair. Jadi masing-masing turun tu kerana menganggap sebelah balik sana salah. Itu anggapan dia. Maka mereka berijtihad mengatakan orang sebelah sana salah. Dia turun ni nak membetulkan benda yang salah. Tujuan dia. Bukan tujuan nak bermusuh, bukan tujuan nak cari kepentingan, bukan tujuan lain. Tapi tujuan nak membetulkan kesilapan. Masing-masing ingat macam tu, akhirnya berlaku pertempuran, dan pertempuran itu berlaku kerana ijtihad yang tidak sama, mereka diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata
Selama tidak zahir siapa yang betul, maka apabila telah zahir siapa yang adil dan cukup betul sebagaimana hukum syarak, maka haram membuat apa angkara atas muslimin itu, baik darahnya atau hartanya ataupun kehormatannya. Bila kita dah nampak sah dah, orang belah sana betul, kita terbiang nak lawan juga, habis rosak kita. Kita tahu balik sana betul, kita duk rasa dah macam kita salah, tapi langgar pi juga lawan, rosak kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, al-lisanu fiha asyaddu minas saif. Artinya bermula lidah padanya lebih bisa daripada mata pedang, bukan makan pedang, daripada mata pedang. Lidah ni kadang-kadang dia lagi bisa, lagi tajam daripada pedang. Kita ambil pedang, kita teteh tengkuk orang, sekali teteh aja, pak kata bergolek kepala jatuh hati tanah. Tu ada kerja pancung orang di Saudi tu. Tu depa satu keturunan aja. Dia tak ada iklan jawatan kosong yang tu. Tak ada. Dia tak ada buat naik satu iklan jawatan pancung orang ni ada kosong, boleh main interview di sekian-sekian tempat, tak ada. Yang tu ada kerja teteh tengkuk orang tu, ada kerja pancung orang di Saudi tu. Itu orang yang tertentu dan selepas dia akan diganti oleh waris dia aja. Dan mereka ni pun tak berdunia dengan ramai orang. Mereka diletakkan di satu tempat. Dia tak berdunia sangat dengan orang. Bila ada hari nak dijatuhkan hukum pancung, dia cuma naik kereta, naik van dia tu, sampai di sana dia turun-turun tu buat pedang pergi nak teteh dia. Orang tunjuk je kat dia, dia bubuh lah. Mak kata. Tajam ni Allah yang mengetahui. Letak ya ruh putih. Di Saudi bila dijalankan hukum pancung ini ataupun hukum kerak tangan, haddus sirqah, hukum kepada orang yang mencuri, dipertontonkan di tengah khalayak ramai. Kita orang yang pelari dadah dan sebagainya digantung pukul 5 pagi di penjara Kajang, tutup, siapa pun tak ada. Yang ada wakil daripada mahkamah, polis, doktor dan sebagainya yang berkenaan wadah jail. Itu aja yang ada. Tetapi ikut kaedah Islam, hukuman wajib dilaksanakan di tengah khalayak ramai. Pasal apa? Islam bertujuan untuk memberi pengajaran kepada orang ramai. Kalau nak dijatuhkan hukum kerak tangan kepada pencuri, bukan setakat buat di khalayak ramai, kamera, televisyen semua pi, siaran terus menerus. Bila tarik tangan ni sampai renggang dekat pergelangan tangan ni, renggang tu kamera akan close up di dekat tempat anak kena teteh tadi tu. Dia close up kamera. Orang hak duduk di rumah ni boleh tengok sambil duduk tompon tu, nak tengok tapi takut tapi nak tengok. Dia tunjuk macam tu, tarik bagi gentin tangan tu, dia letak pisau. Tak ada nak bilang, cap putih. Darah sembok pula. Lepas tu dia goreng dalam satu minyak khas itu, nak berhentikan, nak stop bleeding, stop pendarahan. Kita tengok ni berasa tangan kita putih sama. Allah kata tarik tangan kita. Berani mencuri. Dia nak tanya yang tu ya, berani mencuri. Ni bukan ada spare part di kedai ni, tak ada. Putih yang ni. Falsafah di sebalik undang-undang Islam. Falsafah di sebalik itu. Nampak kejam, tetapi bukan tujuan dia kekejaman, tapi tujuan dia nak menimbulkan rasa takut di hati orang-orang yang teringin nak buat jahat. Dan yang lebih besar daripada itu, bila dilaksanakan hukum Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala janji Dia akan memberi pencegahan terhadap kes jenayah daripada masyarakat itu. Nakalam minallah. Satu pencegahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam, kalau dia faham benda ni, dia faham Islam, dia faham Quran, dia faham hadis, tak lawan. Dia tak lawan apa yang Allah suruh buat, dia tak lawan. Yang duk lawan kerana tak faham dan tidak pernah cuba untuk faham. Maka mereka ini kekal dalam kelompok jahil yang menentang sesuatu tanpa ilmu sebenarnya.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Nabi SAW, al-lisanu fiha asyaddu minas sayf. Lidah kadangkala lebih dahsyat daripada mata pedang. Dengan kita melakukan satu fitnah, orang yang kena fitnah itu merana lebih daripada orang yang kena pancung tengkuknya merana. Masalah mencaci barang yang berlaku antara orang Islam yang berbunuh-bunuh. Soalnya dengan sepotong hadis di dalam masalah 74 itu menunjukkan mencaci orang-orang yang berbunuh-bunuhan antara muslimin itu tiada baik. Kita nak terlibat di dalam caci-mencaci. Kita baca sejarah Sayyidina Ali berperang dengan Muawiyah. Kita duduk maki Muawiyah. Itu sesuatu yang tidak baik. Kita duduk maki Muawiyah. Kita duduk cerca lebih kurang dekat Sayyidatina Aisyah kerana lawan Sayyidina Ali. Benda tu dah berlaku. Allah yang mengetahui tentang masalah mereka ni. Kita yang tak terlibat dalam pergolakan masa tu, kita yang hidup tahun ni hidup cari penyakit, duduk tumpang maki orang-orang tu semua. Kalau mereka itu di sisi Allah tak salah, kita yang duk caci pula yang menanggung salah. Jadi bagi tahu di sini, mencaci itu sesuatu yang tidak baik. Dan lebih sangat bisanya daripada pedang. Yakni sangat menyakiti hati orang yang berbunuh-bunuh itu. Maka tiadalah faedah mencaci itu, melainkan memberi mudarat Islam pula. Kita duk caci, kita duk jatuh-jatuhkan Muawiyah bin Abi Sufyan, kita duk pelekeh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kita duk kata macam-macam tu. Bukan setakat kita rosak, bahkan kita menjatuhkan imej Islam pada pandangan mata orang-orang yang bukan Islam. Kalau baca dalam hadis Bukhari, dia menceritakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia tahu Nabi sayang dekat dia. Nabi SAW pesan dekat dia. Nabi kata, Aisyah, kalau boleh aku nak Allah Subhanahu wa taala akhiri aku di rumah kamu. Nabi kata dekat Aisyah, wahai Aisyah, kalaulah sekiranya aku wafat, aku minta aku dimakamkan di rumah kamu ini. Kerana rumah Aisyah kembang dengan Masjid Nabawi. Aisyah tahu Nabi sayang dekat dia. Aisyah pula ketika dekat-dekat nak wafat, Aisyah pesan pula kepada sahabat-sahabat lain yang tinggal. Aisyah kata, bila aku mati, kebumikan aku di Baqi' bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau boleh, jangan kebumikan aku bersama Nabi SAW. Biarlah Nabi duduk bersama dengan Abu Bakar dan bersama dengan Umar di rumah aku ini. Mayat aku kebumikan bersama dengan sahabat-sahabat lain di perkuburan Baqi'. Ada hadis Bukhari yang menceritakan tentang pesan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bersih hati. Yang ditohmah, yang dituduh, yang dikata macam-macam dekat dia tu, hati bersih. Apa salahnya kalau dia kata, kalau aku mati, aku nak tanam aku tepi Nabi? Apa salahnya? Kerana ni rumah aku. Dah. Dia tak mau ada orang kata lebih lagi dekat dia di depan esok ni. Dia kata, biarlah Rasulullah cuma berada bersama dengan Umar dan Abu Bakar. Aku letakkanlah di Baqi' bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, bersama dengan Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman ada di Baqi' kubur dia. Tapi Masjid Madinah itu, kalau kita masuk hala ke kiblat sebelah kiri tu, pintu depan sekali. Kalau buka pintu tu nampak terus perkuburan Baqi'. Itulah tempat yang menjadi kubur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan kubur Sayyidina Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Kubur Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid di Ma'la, di tempat lain pula. Dekat di sana dia centralize kubur. Dan di Kuala Lumpur di Jalan Hampang itu kubur. Tempat-tempat lain tak ada, semua bawa pergi ke sana. Kita di sini ada masing-masing lagi. Esok dia main satu masa itu, tak ada tanah, tak ada apa itu, dia nanti centralize satu tempat. Semua pergi duduk di situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Kata dia, tidaklah boleh dicaci ini salah dan ini betul dan berbagai-bagai kalam yang tiada layak dengan hal mereka itu, melainkan pengajaran atau nasihat atau ambil iktibar. Dan bagi mereka itu istimewa pula mencaci segala sahabat-sahabat yang berselisihan sehingga menjadi perang antara mereka itu. Tidak boleh dikata ini betul dan ini salah dengan tiada apa tahu selok-belok perselisihan itu. Maka jikalau dicaci dengan merambang, nescaya membawa kepada berdosa pula. Wallahu a'lam. Lepas ini kita tengok bab majaa fi raf'il amanah. Cerita tentang amanah diangkat oleh Allah. Amanah yang disebut oleh Nabi, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Amanah itu kata Nabi, di akhir zaman Allah akan angkat dia balik ke sisi Allah, maka tinggallah manusia di dunia ini manusia yang tidak amanah. Kita akan